talian WhatsApp kami, talian 011-1233-6488. Tahu tau. Sama referensi tahu sebab apa? Ahli kitab. Barang siapa yang banyak menyebut berselawat Sayyidina Muhammad. Jadi kepada sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 03-5569-0349 ataupun menerusi talian WhatsApp kami, talian 011-1233-6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Nampak gambar poster saya dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin kita? Boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah gambar poster tersebut. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi bincang kita pada hari ini. Jadi Ustaz, apakah lagi Ustaz peristiwa selepas pada kelahiran yang kita telah bincangkan tadi? Apa lagi peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku Ustaz? Silakan. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang saya sayangi, saya doakan kebaikan sekalian. Jadi kita dah cerita kelahiran Nabi SAW. Ada benda berlaku untuk masa akan datang. Jadi lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Bermula daripada Mekah dan kaum Nabi SAW sangat mempercayai Nabi SAW, iaitu sampai Nabi SAW digelar Al-Amin. Al-Amin gelaran dia sebagai yang sangat terpercaya. Saya Muhammad Abdullah Al-Amin. Al-Amin nama dengan keluarga. Nama keluarga Al-Amin. Tapi Nabi digelar oleh kaumnya. Digelar oleh kaumnya sebagai Al-Amin, itu orang sangat terpercaya. Jadi di hujung-hujung umur Nabi hampir kepada 40, Nabi menjadi rujukan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah masyarakat. Ada orang masalah, orang jumpa Nabi SAW. Ada masalah, orang jumpa Nabi SAW. Sampai hampir umur Nabi 40 tu, kalau ada masalah-masalah besar, Nabi perlukan masa untuk berfikir. Jadi tempat yang Nabi pilih adalah di Jabal Nur, di Gua Hira. Di sana tu Nabi SAW maka duduk bertafakur kan. Dan kalau siapa pernah pergi ke Gua Hira, Gua Hira ni betul-betul dia akan menghadap ke arah Kaabah. Gua Hira tu. Dan kalau kita duduk kat Gua Hira dan kita nak menghadap ke arah Kaabah, kita akan membelakangkan pintu gua. Jadi siapa pernah pergi Gua Hira, maknanya Gua Hira tu kita naik tinggi. Dia ada satu gua kecil kan, muat dalam dua orang kalau nak ni, betul-betul menghadap ke arah Kaabah. Dan menarik dia, kalau kita ada Kaabah, kita membelakangkan pintu gua. Boleh tak kita bayangkan satu ketika sedang Nabi SAW itu duduk bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan permasalahan umat, maka ketika itu datang Jibril yang Nabi tak perasan. Maknanya apa? Daripada belakang. Daripada belakang. Jadi Jibril datang, Jibril peluk Nabi. Iqra ya Muhammad. Muhammad, baca Muhammad. Baca. Jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, ayat yang pertama yang diturunkan adalah mengenai ilmu. Bacalah. Jadi kita kena belajar, jangan berhenti. Benda itu adalah benda yang untuk develop ataupun untuk membangunkan diri kita tu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut iqra dan stop. Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya tak semua benda bagus untuk kita baca. Benda barang-barang lucah, benda-benda yang ni, jangan baca benda tu. Baca benda-benda yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang membangunkan diri kita, yang beri kebaikan kepada kita, kepada yang menciptakan kita. Jadi sama juga anak-anak kita. Kita kena ingat, kita suruh anak-anak kita baca, tapi kita kena kawal bahan-bahan bacaan anak sekarang macam-macam, kat WhatsApp lah, dekat YouTube lah, dekat Facebook lah, macam-macam benda pelik-pelik ada. So kita kena kontrol, sebab dalam Quran iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan iqra semata-mata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Ada yang menariknya ketika diturunkan kepada Nabi SAW. Okey, pendekkan cerita. Jadi Nabi SAW mendapat wahyu dan Nabi menyampaikan, dan semua kita tahu bahawa orang-orang Arab ketika itu mereka macam satu kejutan. Sebab mereka adalah penyembah berhala-berhala. Mereka penyembah patung-patung. Mereka dapat kejutan. Okay? Kemudian yang keduanya, ada yang di tanah Arab adalah ahli kitab. Ahli kitab ada dua. Satu Nasrani, satu Yahudi. Ahli kitab daripada Yahudi, mereka berpegang dengan ajaran Nabi Musa AS. Ahli kitab daripada Nasrani, mereka berpegang kepada ajaran Nabi Isa AS. Jadi dua ahli kitab ni ada. Dan dua ahli kitab ni memang tertunggu-tunggu Nabi akhir zaman.
Sebab itu ketika Nabi datang dapat wahyu, Allah sebut dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan datang Nabi membawa bukti kebenaran. Sebagian ahli kitab beriman. Ini betul, inilah orang kita cari selama ni. Sebagian ahli kitab kata, tak betul. Ni mesti ada orang lain yang aku tak percaya pada dia. Sebagian ahli kitab beriman. Okey. Jadi ahli kitab yang beriman ini maknanya ajaran-ajaran bila wahyu turun sama. Betul lah. Bahkan ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan balik apa yang pernah diyakini oleh ahli kitab sebelum ni. Sebab ahli kitab kan dia ajaran dia bertukar-tukar. Di mana Quran tu betulkan balik macam sirah-sirah para nabi, anbiya dan sebagainya dibetulkan balik. Kan? Jadi maknanya ada orang kafir menyembah berhala, yang keduanya ada ahli kitab Okey, ahli kitab. Satu hari ibu kakak tuan-tuan sekalian, ketika zaman Nabi ni ada dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi Okey. Satu hari kerajaan Rom dengan Parsi berperang. Okey, berperang. Rom dengan Parsi berperang. Rom berperang. Okey. Dekat mana dia berperang? Dekat Jericho. Kawasan Jericho. Jericho tu sekarang adalah dekat kawasan Palestin dekat Jericho. Okey. Jadi Rom dan Parsi perang, Parsi menang. Maka orang-orang kafir kata apa? Muhammad. Sebab orang Parsi ni penyembah berhala juga. Dia kata tengok Muhammad. Kau tengok ahli kitab orang Rom kalah. Oh, dia pembekik. Dia pelekeh. Dia pelekeh kata tengok. Ini maknanya memang yang patung tu lah betul. Sebab ahli kitab juga adalah menyembah Allah, wahyu. Maknanya kita kau tengok kau sembah apa benda kan? Tok patung, agama patung juga yang betul. Penyembah berhala tu lagi realistik, lagi maknanya tangible, lagi nampak. Ini Tuhan kan. Inilah betul kata penyembah berhala di Mekah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran surah Rum. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, Rum telah dikalahkan. Okey. Jadi Rum telah dikalahkan fi adnal ardi. Ini satu benda yang sangat ajaib Saya tengok ayat ini satu benda ajaib Allah sebut Rum dikalahkan oleh Parsi fi adnal ard, tempat paling rendah di muka bumi. Paling rendah di muka bumi Jadi ketika Rasulullah dapat wahyu ni, Nabi pun tak tahu betul ke Jericho ni tempat paling rendah di muka bumi. Nabi tak tahu, Nabi pun tak tahu. Tapi dalam Quran Allah sebut fi adnal ard, paling rendah di muka bumi. Ketika saintis ahli geologi ni telah matang ilmu dia, kurun ke-19 mereka membuat pengesahan bahawa Jericho tempat paling rendah di muka bumi. Allah. Kan 420 meter daripada paras laut. 420 meter daripada paras laut. Paling rendah di muka bumi. Quran sebut ketika maknanya di zaman Mekah lagi kan, fi adnal ard, tempat yang paling rendah di muka bumi. Tengok Al-Quran atau khabaran kepada Nabi kan, masya-Allah. Maknanya betul. Kan? Jadi berperang dengan Parsi di Jericho, Allah sebut fi adnal ard. Dan waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala kata fi bid'i sinin, pada beberapa tahun lagi akan berlaku balik Rom lawan Parsi, maka ketika itu Rom akan menang pula. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, ketika yauma idzin yafrahul mu'minin, ketika itu orang mukmin akan rasa gembira ketika itu. Waktu zaman Mekah waktu tu Rom lawan Parsi menang. Tapi Allah sebut okey, fi bid'i sinin, beberapa tahun lagi Rom pula akan menang. Ahli kitab ni pula akan menang. Ketika itu yafrahul mu'minin, mana orang beriman akan gembira. Selang beberapa tahun berlaku lagi peperangan Rom dan juga Parsi, kali ini betul Rom menang. Dan tengok apa yang diceritakan, diturunkan oleh Nabi SAW dan future. Maknanya ke depan, orientasi masa depan. Waktu turun ayat ini, orang kafir berpelekeh. Orang kata, ya kau Muhammad pandai kau Muhammad. Okay. Sekali betul yafrahul mu'minin, gembira orang beriman, fabuhital ladzi kafar, terbungkam mulut orang-orang yang kafir. Dan ahli kitab ada yang beriman ketika itu. Betul lah. Sebab apa? Wahyu ni dia cerita pasal orientasi masa depan dan mesti betul. Perbezaan para nabi ni, dia akan cerita orientasi masa depan dan benda tu mesti betul. Sebagai contoh, saya cerita minggu depan kita cerita pasal Nabi Isa. Nabi Isa ada satu kisah
pasal orang yang tidur 309 tahun, iaitu Ashabul Kahfi. Okey, Ashabul Kahfi ni berlaku 200 tahun sebelum Nabi Isa. 200 tahun sebelum Nabi Isa. Dan Nabi Isa lagi satu masih kan. Nabi Isa cakap, ketika Nabi Isa lain, ni dulu ada orang tidur 200 tahun. Dia akan bangun balik lagi 100 tahun. Bukannya waktu Nabi Isa ada tu masih lagi tidur. Lagi tidur lagi. Nabi Isa ada. Jadi maknanya Nabi Isa kata ni ada dulu orang tidur 200 tahun. Jadi kaum dia kata, "Ya ke? Tak pernah dengar apa cerita ni." Ya, kau tunggu. Sebab itu orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa tertunggu-tunggu. 109 Masihi betul bangkit orang. Orang itu Ashabul Kahfi. Maksudnya para Nabi ni ciri-ciri dia adalah dia akan cerita orientasi masa depan dan benda itu pasti berlaku. Dan inilah yang diceritakan oleh Nabi SAW antaranya daripada surah Rum. Maka ketika menang orang-orang Rom, yafrahul mu'minin. Oh, gembiranya orang beriman, ahli kitab banyak yang masuk Islam bersama-sama dengan Nabi SAW berajaran, maknanya dalam ajaran tauhid ini. Ini perkara yang menarik kan, ini berlaku pada zaman Mekah kan. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, kita sedang bicara mengenai Nabi SAW, sirah Nabi dan orientasi masa depan. Okay, future oriented Nabi SAW. Okay. Kemudian pendekkan cerita. Nabi SAW berada di Mekah, Rom dah menang, orang memang sangat gembira. Jadi oleh kerana dah makin banyak. Sebelum kita nak teruskan sambungan itu, kita nak raih dahulu soalan. Tadi Ustaz dah sebut berkaitan dengan tentang Jibril datang bertemu dengan baginda SAW. Kita takut terlupa itu. Kita nak raihkan dahulu, terlebih dahulu soalan daripada saudara Muhammad Zakaria Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Muhammad SAW tidak pandai membaca dan menulis. Kenapa Allah takdirkan begitu dan apakah hikmahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini adalah peristiwa waktu mana dia peluk tu lah kan. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi hikmah dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi SAW dia ummi. Ummi ni makna tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tetapi tiba-tiba Nabi SAW mampu mengeluarkan patah-patah perkataan yang yang ajaib. Macam, macam mana Muhammad ni boleh keluarkan perkataan yang hebat ni? Amma tasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Maknanya sekuen dia tu mengatasi syair orang yang pandai baca pada menulis waktu tu. Kan? Ketika menceritakan mengenai mood-mood gembira, dia punya perkataan pun perkataan yang pendek-pendek dan gembira. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Maknanya kata-kata itu gembira. Dia kata, macam mana Muhammad ni tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi boleh mengeluarkan patah-patah perkataan yang demikian. Dan orang tolong catatkan. Sayyidina Osman tolong catatkan. Kan? Nabi saya tak boleh nak mencatat. Dan benda itu memang lekat pada pengetahuan pada Nabi dan tak lupa. Orang test balik tak lupa. Kan? Maka hikmah dia Nabi tak pandai baca dan menulis untuk supaya Al-Quran itu betul bahawa bukan karangan Nabi SAW. Kan? Betul dia bukan karangan Nabi SAW. Itu antara hikmah dia. Kenapa Allah jadikan tidak Nabi itu ummi. Mana tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Allah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan daripada Tuan Zakaria kita tadi. Ustaz, sambungan pada Ustaz. InsyaAllah. Seronok ni dengar Ustaz terbuca. Jadi ketika Nabi SAW berada di Mekah dan ramai orang sudah mula beriman, orang Mekah memberi pressure yang sangat kuat pada Nabi SAW dan para sahabat. Yang sangat-sangat kuat. Okay? Kemudian akhirnya Nabi dapat wahyu untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Dan Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berkhutbah. Khutbah kepada tanah Mekah tau. Kepada tanah Mekah. Wahai Mekah, aku sayang dekat kamu. Kalau bukan kerana kaumku yang mengeluarkan aku ataupun menghalau aku tak akan tinggalkan kau. Maknanya Nabi pun berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Jadi di Madinah tidak sesenang seperti mana yang kita sangka, kan? Orang kafir datang, maknanya berlaku peperangan Badar pada pada 3 Hijrah. Pada 2 Hijrah. Berlaku peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Berlaku peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Okay, yang saya nak cerita adalah peperangan Khandaq. Khandaq ni maknanya parit. Ada nama peperangan Khandaq sebagai perang Ahzab. Ahzab ni maknanya berkumpul kaum kan. Maknanya semua selama 10,000 orang untuk menyerang Madinah. Okey. Ketika gali parit sekitar kota Madinah ni, gali parit kota Madinah. Okey, untuk kefahaman kita untuk senang faham kan.
Nabi bukan gali seluruh tau. Okey, Ustaz. Bukan seluruh keliling ya. Okey. Madinah ni sebenarnya dia punya tanah adalah tanah gunung berapi. Kita pelik tu, kita tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar, Ustaz. Boleh search Google volcano, maknanya near Madinah. Bahasa mudah kan. Maknanya near Madinah. Sekitar Madinah kan. Volcano. Madinah tu sebenarnya tanah gunung berapi, dan ada gunung berapi di Madinah yang masih aktif. Okey. Boleh search. Jadi maknanya nak senang faham. Cuba tengok saya macam ni saya nak senang faham. Okey. Tengok buku ni buku ni. Okey. Mekah daripada sini tau. Mekah daripada sini. Okey. Dan semua sini ni adalah tanah gunung berapi. Sini tanah gunung berapi. Maknanya orang kafir dia takkan boleh masuk sebab tanah gunung berapi ni batu-batu dia tajam. Maknanya orang takkan boleh masuk. Sekarang ada sistem maknanya potong batu-batu ni. Dulu tak ada. Jadi orang takkan boleh masuk daripada arah sini. Jadi di Madinah ni sini, okey, sini dipanggil pergunung ataupun bukit Akik, Bukit Akik. Okay. Bukit Akik ni sini, jadi orang daripada Mekah dia akan melalui Bukit Akik baru patah balik. Oh, dia pun takkan lalu ke Dia bawah. takkan boleh lalu. Okay, sebab tanah gunung berapi dan orang takkan boleh, kuda takkan boleh lalu, unta takkan boleh lalu, orang takkan boleh lalu. Batu-batu gunung berapi tu. Jadi ada Jabal Akik, walaupun Mekah daripada bawah begini, Mekah dia akan tetap lalu naik ke utara dan turun balik. Ikut jalan jauh. Ikut jalan jauh. Jadi Khandak tu di mana? Di sini. Jadi Khandak tu bukan keliling. Okey, Ustaz. Sebab jalan dia adalah daripada Jabal Akik sini, dia akan turun balik sini. Okey, Ustaz. Jadi Khandak tu di sini. Maknanya satu garis macam tu je lah. Sebab Nabi bukan keliling kan. Jadi at least kita faham apa tu maknanya dia punya situasi dia punya situasi atau gali parit tu. landscape. Maknanya bukan keliling bukan. Okey. Jadi sebelum kita teruskan lagi cerita seterusnya, Ustaz. Jadi tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi kita nak tahu sebenarnya. Saya sendiri pun nak tahu juga apakah lagi yang berlaku suatu. Dan ketika itu terbuka last kota adalah Konstantin. Atuftihannal Konstantin. Muslimin rahmatullah.